Buletin Detik 16 Oktober bersama saya Khairil Hazom Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua pelajar Kolej Vocational Setapak Ibu Negara berjaya membangunkan sistem pengairan cendawan secara kawalan jauh. Melaluinya tanaman cendawan boleh dijaga dengan lebih mudah dengan hanya menggunakan telefon bimbit. Inovasi ini dihasilkan oleh pelajar jurusan elektrik Khairul Azam Khairuddin bersama rakannya Muhammad Alif Aidil Arfan Zulatib. Mereka mula mendapat idea mengenainya selepas harga cendawan di pasaran naik melambung kerana kadar pengeluarannya yang terhad. So bahan-bahan yang saya gunakan untuk membina projek ini terdiri daripada dua bahagian iaitu elektrik dan elektronik. Pada bahagian elektrik, Sonoff yang berfungsi sebagai alat Wi-Fi, alat kawalan jauh bagi phone secara alat terus, secara talian terus. Manakala bagi motor AC yang mengawal pengairan air untuk menyiram secara terus kepada tanaman. Manakala bagi bahagian elektronik, saya menggunakan ESP8266 sebagai minda sistem untuk mengawal pergerakan dan memberikan signal kepada motor DC yang menyiram ke tanaman. Di bawah seliaan guru Nur Idayu Mahayudin, sistem ini berjaya dihasilkan dalam masa sebulan dengan kos kurang RM200. Pelbagai jenis penanaman cendawan boleh digunakan dengan menggunakan sistem ini. Malah kadar siraman juga boleh ditetapkan. Projek ini juga saya disediakan dengan harapan dapat membantu pengusaha dalam menangani masalah semula jadi seperti kemarau yang berpanjangan, kadangkala ribut dan sebagainya. Baik, susulan isu tular dibangkitkan Cikgu Fadli atau Muhammad Fadli Muhammad Saleh, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakharuddin Ghazali tampil memberi maklum balas mengenai isu berkaitan. Beliau menambah KPM sentiasa komited melakukan yang terbaik. Semalam Cikgu Fadli mendakwa akan dikenakan tindakan buang kerja atau diturunkan pangkat kerana menyuarakan isu membabitkan sistem pendidikan, baik sekolah, silibus subjek, masa belajar dan bilangan murid di dalam kelas. Cikgu Fadli yang juga guru matematik Sekolah Kebangsaan 1 Gombak semalam memuat naik di laman Facebooknya dua surat tindakan tata tertib yang dikatakan dihadapinya. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin dalam satu kenyataan sebentar tadi menyatakan kesediaan beliau untuk berjumpa dengan Cikgu Fadli. Menurut Datuk Dr. Razi, pertemuan berkenaan adalah bagi membolehkan beliau mengetahui perkara yang dibangkitkan Cikgu Fadli dengan lebih lanjut. Mengikut laporan bernama, Cikgu Fadli dalam hantaran terbaru di Facebooknya juga mendakwa yang beliau akan berjumpa dengan Datuk Dr. Razi pada suatu masa nanti. Baik, seterusnya seramai 128 pelajar kurang upaya mengambil bahagian dalam pertandingan Malaysia Information Technology Challenge for Youth with Disabilities MITC. Pertandingan dianjurkan bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan KPM khusus bagi murid berkeperluan khas menyelahkan diri dalam bidang teknologi maklumat IT. Pertandingan berlangsung selama 4 hari sehingga Jumaat lalu secara dalam talian. 6 acara dipertandingkan. Antara yang menjadi tumpuan E-Creative Smart Car Challenge di mana peserta akan menggunakan sebuah kereta Rero Micro, seterusnya mengambil video pergerakan, mengekod dan menghasilkan fail pengaturcaraan bagi menyelesaikan tugas yang diberi. Untuk pertandingan E-Tool Challenge, setiap peserta diuji akan kemahiran mereka dalam menggunakan Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. Menerusi eLife Map Challenge pula, peserta diuji mencari dan memanfaatkan maklumat berguna yang menarik dan bermanfaat dalam kehidupan dengan melayari internet. Turut dijalankan E-Contents Challenge yang menguji kemampuan peserta membuat klip video. Manakala E-Creative Internet of Things IoT Challenge pula menuntut setiap kumpulan menghasilkan satu kertas kerja inovasi atau prototipe yang melibatkan teknologi untuk membantu golongan kurang upaya. Pemenang akan mewakili negara ke Global IT Challenge for Youth with Disabilities GITC 2022. Pemberian tablet menerusi program peranti siswa keluarga Malaysia amat bererti buat kumpulan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan B40. Ia meringankan beban keluarga mereka untuk mendapatkan peranti mudah alih bagi mereka mengikuti pembelajaran secara dalam talian dan pencarian maklumat tambahan.
Setakat ini di Perlis, ramai 6,500 pelajar tingkatan 6 dan penuntut institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negeri mendapat manfaat menerusi pemberian sebuah tablet setiap seorang. Pemberian tablet itu dilengkapi dengan wayar pengecasan serta beberapa aksesori lain. Pertama sekali saya rasa sangat bersyukur dan terima kasihlah pada Datuk Seri Ismail Sabri kerana telah memberi kemudahan kepada kami semua para pelajar dengan memberi bantuan peranti siswa. Saya sangat gembira dan bersyukur sebab dia banyak bagi saya manfaatlah untuk saya belajar lepas ni. Manfaat dari segi? Segi macam belajar saya boleh gunakan untuk online class, untuk quiz ke. Sebab handphone pun kadang-kadang lag kan. Maksud kalau tak ada bateri boleh kena tablet. Majlis penyerahannya disempurnakan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim di Dewan Ilmu Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Saya yang paling penting ialah anak-anak ni dia berterima kasih dan bersyukur di atas usaha kerajaan, walaupun kerajaan kita tahu bahawa keadaan kewangannya di peringkat yang bertahan tapi masih mampu untuk memberi perlindungan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya pelajar. Pemberian tablet itu bergantung kepada permohonan pelajar. Program Peranti Siswa Keluarga Malaysia adalah inisiatif kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih untuk membekalkan sebuah peranti tablet kepada pelajar di sekolah dan IPT dalam negara. Pelbagai aktiviti diadakan sempena Karnival Kurikulum dan Ko-Akademik Transformasi 25 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tawau 2022. Karnival menyediakan pameran kurikulum dan ko-akademik serta turut menawarkan pelbagai pertandingan bagi mengembangkan minat murid dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap mata pelajaran yang diajar di sekolah. Karnival bermula jam 6.40 pagi itu berlangsung di dataran Sharifah Katrina Nuraniah SMK Tawau. Antara pertandingan yang diadakan termasuk pertandingan boat steam, pertandingan RC War, pertandingan TikTok STEM, pertandingan Photo Hunt Challenge, pertandingan Car Balloon Race dan pertandingan STEM Explore Race. Pengerusi program Abdul Majid Saprin berkata, selain melahirkan pelajar kreatif dan kritis melalui inovasi projek yang dihasilkan, program juga diharap dapat memupuk semangat kerjasama berpasukan dalam kalangan warga SMK Tawau. Program julung kali dianjurkan pihak sekolah itu bertujuan menyemai semangat cintakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seharian pelajar selain mengeratkan hubungan pelajar dan warga pendidik. Saya dapati impak daripada pengajaran guru terutama sekali dalam mata pelajaran STEM. Ya, saya lihat kemanjadian murid. Bila saya melawat di tapak-tapak pameran itu, saya dapati murid-murid berdiri di samping inovasi yang mereka hasilkan dan mereka boleh menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan yang kami ajukan kepada mereka. Jadi itu adalah kemanjadian yang paling hebat ya. Daripada SK Bandar Tawau ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada SMK Tawau. Banyak ilmu dan pengalaman yang kami perolehi sepanjang lawatan kami. InsyaAllah ilmu-ilmu dan idea ini akan kami bawa ke sekolah kami. Tahniah SMK Tawau. Kembali di Buletin Didik. Seperti dinyatakan awal tadi, berikut pernyataan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali berhubung isu tular yang dibangkitkan oleh Cikgu Fadli. Untuk makluman, surat yang dihantar kepada cikgu tersebut bukanlah suatu surat yang membawa maksud bahawa hukuman telah dijatuhkan oleh lembaga tata tertib. Sebaliknya, surat tersebut bertujuan memaklumkan cikgu berkenaan mengenai dakwaan yang telah diterima oleh pihak berkuasa tata tertib serta keperluan untuk Cikgu Fadli mengemukakan representasi ataupun penjelasan bertulis. Jadi sehubungan itu, pihak lembaga tata tertib telah pun menerima surat representasi daripada Cikgu Muhammad Fadli Muhammad Saleh pada 14 Oktober 2022. Prosedur tata tertib ini dibuat di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 dan ianya diguna pakai untuk semua penjawat awam yang sedang berkhidmat dan termasuklah diri saya sendiri. Saya berharap dengan penjelasan ini dapatlah memberi kefahaman kepada semua pihak.
Bagi mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara bersahaja dan meyakinkan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menganjurkan pertandingan bercerita prasekolah peringkat Wilayah Persekutuan tahun 2022. Seramai 10 orang pelajar layak ke peringkat akhir. Program merupakan inisiatif MAWIP dalam memperkasakan tahap dan mutu pendidikan institusi di bawah kelolaan MAWIP bermula dari peringkat prasekolah. Ia diharap dapat membina keyakinan diri dan semangat berdaya saing dalam kalangan murid, sekaligus meningkatkan kemahiran mereka khususnya dalam mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Johan pertandingan ini Akil Azhad Alif Adri membawa pulang wang tunai RM2,000 dan piala. Sementara Iris Ishal Khalisha Muhammad Amin dan Owais Ahmad Syahmi masing-masing tempat kedua dan ketiga memenangi RM1,000 dan RM500 berserta piala. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Haji Muhammad Nur Ahmad Gelugor mencatat sejarah apabila muncul juara pertandingan Boria 2022 selepas hanya 3 bulan ditubuhkan. Lebih memeranjatkan apabila mereka turut dinobatkan pemenang tukang karang terbaik dan sketsa terbaik pertandingan. Segmen aktiviti minggu ini meninjau dari dekat persiapan sekolah berkenaan sebelum bergelar juara. Kelab Boria SMK Datuk Haji Muhammad Nur Ahmad dibentuk bagi mengasah bakat yang terpendam dalam kalangan pelajar. 3 bulan ditubuhkan, kelab itu sudah mempunyai 20 orang ahli. Bagi menanam semangat kecintaan ahlinya terhadap kelab itu, Kelab Boria SMK Datuk Haji Muhammad Nur Ahmad turut dikenali sebagai Boria Madnorians. Sebenarnya, kalau kita berbicara tentang memupuk semangat cinta terhadap budaya ini, kita dapat lihat bahawa dengan penubuhan kelab sebegini, kita dapat mendedahkan generasi muda kepada akar dan seni budaya bangsa mereka, terutamanya kepada rakyat penduduk di Pulau Pinang ini, kerana Boria merupakan satu-satunya seni tradisi yang memang dipelopori oleh negeri Pulau Pinang. Semangat mereka untuk menang tinggi apabila mempergiatkan latihan hingga pada cuti hujung minggu. Untuk pertandingan tahun ini, sebanyak 11 kumpulan atau SMK seluruh Pulau Pinang mengambil bahagian. Pertandingan menawarkan hadiah wang tunai keseluruhannya lebih RM11,000. Sambutan Maulidul Rasul tahun ini terus disemarakkan dengan penganjuran pelbagai program termasuk perarakan membabitkan komuniti setempat. Siang tadi, pelajar dan penduduk dari sekitar Taman Tun Dr. Ismail TTDI Ibu Negara menganjurkan perarakan sambil berselawat secara beramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program yang julung kali diadakan itu bermula seawal jam 7.30 pagi di pekarangan Padang Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail TTDI 1 Ibu Negara. Ia disertai kira-kira 400 orang membabitkan 12 kontingen dengan gabungan kerjasama 4 masjid di Zon 6. Kita mengambil iktibar dan mengambil ibrah daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam penegasan untuk umat Islam supaya bersatu padu. Jadi dalam kerangka bersatu padu inilah kita satukan tenaga, satukan fikiran, satukan dana yang ada untuk menjayakan program ini. Masjid terbabit ialah Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Ghufran, Masjid Al-Hidayah dan Masjid Jamik Sultan Abdul Aziz Shah. Selain perarakan sebagai acara kemuncak, pertandingan nasyid dan azan turut menjadi pengisian program. Pada hari ini kami telah digunakan sebagai johan perarakan Masjid Al-Hidayah Kampung Sungai Penchala. Berkat kerjasama semua, kita berkumpul hari ini pun tanda cinta dan kasih kita pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana selama sebulan lebih kurang kita buat persediaan.
Sekumpulan doktor di United Kingdom sedang mencuba teknik baru dikenali pembedahan lubang pin bertujuan untuk menyekat hormon penyebab kelaparan pada pesakit obes. Melalui kaedah ini, mereka yakin dapat menyekat selera makan pesakit. Dengan itu, pesakit tidak perlu lagi menjalani pembedahan atau menggunakan dadah yang mungkin menyebabkan kesan sampingan. Kajian secara klinikal itu dilakukan oleh College Imperial London bersama Hospital St Mary juga di London. Ujian ke atasnya dibiayai oleh Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS yang ingin menyiasat daya maju prosedur baharu yang kurang invasif dan lebih cepat untuk merawat obesiti. Doktor berharap melalui kaedah itu pelepasan grelin akan menjadi terhad dan mampu mengawal selera pesakit. Caranya ialah dengan menggunakan jarum pada lengan dan bukan lagi dengan menggunakan pembedahan secara besar-besaran untuk mengurangkan berat badan. Melaluinya, satu wayar halus disalurkan di sepanjang saluran darah di dalam badan pesakit sehingga ia mempunyai akses ke bahagian atas perut. My skill set is essentially pinhole techniques, pinhole surgery, and I can navigate through the natural motorways of the body, arteries or veins, and get to places on very small tube platforms, sometimes only 1 millimetre in width. And we can get to places that would otherwise be inaccessible. Ketika ini, ujian masih di peringkat awal dan keputusan akan dimaklumkan kepada pesakit sebaik ia selesai dilakukan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, obesiti menjejaskan kesihatan sekitar 650 juta penduduk bumi setiap tahun dan akibatnya 4 juta orang mati. Sebuah syarikat Sweden membangunkan bot berkuasa elektrik yang diharap dapat mengurangkan kadar pencemaran. Bot X-Shaw berharga $100,000 Amerika setiap satu dan akan mula dipasarkan pada April tahun depan. Projek ini dimulakan sejak tahun 2016. Ia serentak pelancaran bot pertama X-Shaw The Elex 8000 pada penghujung tahun 2020 dan diikuti pelancaran bot terbarunya X-Shaw One. X-Shaw One adalah lebih kecil dan murah pada harga sekitar 1/3 daripada kos bot elektrik lain di pasaran. X-Shaw berpendapat langkah itu adalah lebih berbaloi berbanding menggantikan enjin bot persiaran sedia ada dengan kuasa elektrik. So if you compare it to a traditional motorboat, we don't emit anything while we're out. A traditional motorboat emits around 4 times as much CO2 as a traditional car. X-Shaw One mempunyai satu bateri berkuasa 63 kW berbanding dua yang dimiliki oleh versi asalnya, sekaligus mengurangkan kos dan pembebasan gas karbon dioksida. Sebanyak 5 jenis bot X-Shaw One dijangka dikeluarkan. Masih di Buletin Didik, Sukan. Selepas 22 perlawanan dilalui 12 pasukan, Liga Super 2022 melabuhkan tirainya semalam. Selain keunggulan Johor Darul Takzim JDT selaku juara ke-9 berturut-turut, kejayaan kali ini dilihat lebih istimewa apabila menamatkan kempen musim ini dengan rekod tanpa kalah. Turut ceria Terengganu FC yang mengesahkan slot ke Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2023 selepas bergelar naib juara. Berdepan Kedah Darul Aman di arena lawan nyata tidak menggugat keazaman Terengganu untuk menggapai dua misi. Muncul naib juara Liga Super dan seterusnya layak untuk beraksi dalam Piala AFC. Seawal minit keempat, Terengganu membuka jaringan menerusi pemain sayap lincah kebangsaan Faisal Abdul Halim. Penyerang import Cece Kipre menggandakan jaringan pelawat pada minit ke-15 sebelum Kipre menambah gol peribadinya pada minit ke-73. Kedah memperoleh gol sagu hati menerusi pemain import Desi Marcel pada minit ke-88. Kemenangan 3-1 menyaksikan Terengganu menutup kempen dengan 44 mata di belakang juara Liga Johor Darul Takzim JDT. Manakala Kedah yang merupakan naib juara musim lalu terpaksa akur di tempat ke-8 Liga dengan 27 mata. Sementara itu, suasana ceria di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri menyaksikan JDT meraihkan kejuaraan Liga Super buat kali ke-9 berturut-turut. JDT mengakhiri musim ini dengan catatan gemilang tidak pernah tewas sambil mengumpul 56 mata. Perlawanan terakhir Liga, JDT berdepan Sabah. Ayam tambatan dari Brazil, Bertson da Silva membuka jaringan pada minit ke-17 selepas menyempurnakan hantaran Arif Aiman. 6 minit sebelum rehat, giliran Aiman menambah jaringan skuad bimbingan Hector Bidoglio itu. Bertson penjaring terbanyak musim ini melengkapkan kemenangan 3-0 JDT pada minit ke-55. Sabah terpaksa akur menamatkan saingan Liga di tempat ketiga dengan 42 mata.
Sementara itu, hasrat Negeri Sembilan memburu 3 mata untuk memburu slot ke Piala AFC dihampakan Seri Pahang di Stadium Darul Makmur Kuantan. Pahang nyata lebih unggul di gelanggang sendiri apabila mencatat kemenangan 2-0 dengan kedua-dua jaringan menerusi pemain tengah David William Rowley pada minit ke-21 dan 47. Kekalahan ini menyaksikan kempen Negeri Sembilan berakhir di tangga keempat mengumpul 41 mata. Manakala Pahang yang dibimbing Datuk Dollah Saleh di tempat ke-7 dengan 28 mata. Ke perkembangan Lumba Basikal Lito di Langkawi 2022. Peringkat ke-6 hari ini menyaksikan pelumba UNO X Pro Cycling Team Erlen Blikra muncul pemenang. Manakala Ki Ziyi mengekalkan prestasinya selaku pelumba terbaik negara apabila menamatkan saingan di tempat ke-51. Hujan sejak semalam di utara tanah air nyata menambah cabaran buat pelumba. Menghidangkan jarak sejauh 120.4 km. Pastinya kelebihan buat barisan pelumba pecut, memandangkan lalun ini menawarkan 3 zon pecutan dan landai. Ketika penyertaan pelumba sandaran negara Harif Saleh dibatalkan hari ini, pelumba muda kebangsaan berusia 19 tahun Ki Ziyi mencuri tumpuan apabila berjaya melakukan breakaway sebelum mengutip mata demi mata di zon pecutan Jambatan Pulau Pinang dan Bagan. Ziyi terus membuktikan kepantasannya apabila berjaya mengutip mata maksimum di zon pecutan terakhir di Sungai Petani. Saingan tambah menarik apabila pemegang jersey kuning keseluruhan Ivan Sosa terpaksa menghentikan kayuhan buat sementara kerana mengalami masalah teknikal berbaki 33 km terakhir. Bagaimanapun, Sosa berjaya mengejar semula dan menyertai kumpulan peloton untuk menyaingi pelumba-pelumba yang melakukan breakaway di 9 km terakhir. Ketika pasukan World Team cuba memburu kemenangan di peringkat ke-6, pelumba pasukan UNO X Pro Cycling Erlen Blikra lebih dahulu melintasi garisan penamat. Sementara Gleb Strica dari pasukan Astana Kazakhstan kedua dan Rudiger Selig dari Lotto Soudal ketiga. Pelumba terbaik negara hari ini masih lagi menjadi milik Ki Ziyi yang menamatkan saingan di tempat ke-51. Baik, visual perarakan oleh peminat Star Wars di Mexico City mengakhiri buletin didik malam ini. Di sebalik jumlahnya yang mencapai hingga ratusan orang, hanya individu terpilih dibenarkan memakai kostum watak utama dalam Star Wars, manakala selebihnya memakai pakaian tentera Star Wars. Agak menarik. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri, salam hormat dan Assalamualaikum.